Ha? Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وصاحب الغرة المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, Badan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh anggota kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini di bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Kita sudah pun memasuki 1 Rabiul Awal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala peluang dan kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah taala ke atas kita semua pada hari ini di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah kita syukuri dengan kita bersama-sama mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi ini dengan hidayah taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala masih pilih kita untuk sama-sama tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dapat bersama-sama berada di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menambahkan rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pengajian kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita masih lagi berkaitan dengan lauk pauk idamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lauk pauk yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-169. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada pagi ini,
Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali, dan seterusnya kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita faham dan kita beramal dengannya insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi berkenaan dan berkaitan dengan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, lauk pauk yang disukai oleh Nabi SAW, pada hadis yang 169 insya-Allah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqala ka'annahum alimu anna nuhibbu al-lahma wa fil hadis qissatun. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan, Jabir ni menceritakan bahawa Nabi SAW satu hari telah datang menziarahi rumah dia. Kami itu makna rumah Jabir lah, dengan keluarga dia. Lalu kami menyembelih seekor kambing untuk baginda. Lalu baginda berkata seolah-olah mereka mengetahui bahawa kami sememangnya menyukai
daging kambing. Hadis ini sebenarnya dikata terdapat kisah di sebaliknya. Jadi dalam hadis ini kita akan dapat pelajari Nabi SAW telah bertandang datang ke rumah Jabir bin Abdullah. Lalu kata dia, keluarga Jabir menghidangkan daging kambing kepada baginda SAW. Maka baginda gembira kerana keluarga Jabir mengetahui makanan kesukaan dan kegemaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini kita dapat pelajari bahawa betapa pekanya para sahabat terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuklah mereka peka akan makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak mengajar kita supaya kita pekalah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang Nabi suka, sahabat-sahabat mengajar kita tentang kita kena menyukai apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini juga kita boleh pelajari galakkan Islam sangat-sangat menggalakkan apa? Menjamu, melayani tetamu. Kerana ia merupakan satu kebaikan yang sangat-sangat disuruh oleh Islam. Islam sangat menitik beratkan kita menjamu orang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, terjemahannya, sesiapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi, siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hari akhirat. Hari kiamat kecil kita ialah hari kematian. Beriman akan hari kematian dia, hendaklah ia falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ini galakkan, hadis ini menggalakkan kita supaya kita menjamu tetamu. Kemudian yang ketiga yang kita dapat pelajari daripada hadis 169 ini, galakkan kepada tuan rumah untuk menghidangkan makanan yang disukai oleh tetamu jika ia tahu dan tidak menyukarkan, menyulitkan dia, tidak membebankan. Islam sangat-sangat menggalak. Kalau kita menggalakkan, kalau kita menghidangkan sesuatu makanan yang tetamu kita sangat suka, sebagaimana yang dilaksanakan, yang ditunjukkan oleh para sahabat ni, oleh sahabat Jabir ni. Dia tahu Nabi suka daging kambing, maka Nabi datang, dia pun sediakan lauk yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun macam itulah. Kalau kita menjemput seseorang yang kita tahu dia suka apa-apa makanan, maka kita sediakan makanan tu. Ini di antara sunnah yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kebaikan di sebaliknya. Dan jika sekiranya dia tidak menyulitkan kita lah, itu dia, sangat-sangat digalakkan. Dan yang keempat, seterusnya harus kepada tetamu untuk menyatakan makanan kesukaannya kepada tuan rumah selama tidak menyusahkan tuan rumah. Harus tu. Kalau kita pergi rumah siapa-siapa, terutama yang kita kenal lah, kita ada apa dia panggil, request. dalam bahasa orang ai baru ni, request lah. Ada permintaan, kita boleh minta lah, kawan-kawan boleh lah kan. Boleh lah kita minta, aku nak makan ni lah. Kena pula dia pula pandai masak pula. Dah tahu dia pula memang tukang masak, tak? Boleh lah nak request kat dia, nak minta untuk disediakan makanan kesukaan kita. Yang tadi galakkan supaya kita ni sendiri, tuan rumah, menyediakan ikut kesukaan tetamu kita. Yang ini pula galakkan supaya kita keharusan untuk kita meminta apa yang kita nak makan dekat
rumah yang kita nak pergi tu. Tak ada masalah dalam Islam. Terutama kalau dia kawan-kawan kita, kenalan kita lah. Kalau orang tak kenal jangan buat macam tu. Pelik pula dah laku. Datang rumah orang nak minta-minta pula. Minta ni, minta tu. Siap Allah tanya, tak ada ke ni? Yang tak ada jangan cakap. Bersyukur apa yang ada. Kan? Rumah orang kita tak kenal, tiba-tiba nak minta macam-macam. Itu tak boleh. Itu tidak digalakkan. Itu hadis 169. Kita tengok hadis 170 pula daripada Jabir juga. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ah فدخل امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناء من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة شاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Daripada Jabir bin Abdullah menceritakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya dan Jabir ni ada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita pasal hari itu dia memang berjalan bersama dengan Nabi. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah seorang perempuan Ansar. Nabi pergi singgah ke sebuah rumah seorang perempuan Ansar. Lalu perempuan itu menyembelih seekor kambing untuk baginda. Perempuan tu Nabi singgah siap boleh sembelih kambing lagi. Baginda pun memakannya. Sembelih siap masak. Baginda pun makan. Perempuan itu membawa pula kepada baginda satu pinggan korma dan baginda pun memakannya. Kemudian baginda mengambil wudu, menunaikan solat zuhur. Setelah itu baginda berlalu pergi. Kemudian perempuan tadi membawa kepada baginda saki baki daripada daging kambing tadi. Baginda makan, kemudian baginda mengerjakan solat asar tanpa mengambil wudu. Okey. Jadi dalam hadis ini nak menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi tetamu di rumah seorang wanita Ansar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dengan daging kambing, diikuti dengan buah kurma dan baginda makan berulang kali. Jadi walaupun baginda menikmati daging yang dimasak, baginda tidak mengambil wuduk selepas makan, iaitu sebelum baginda mengerjakan solat. Itu nak beritahu tentang hukum kalau kita makan daging yang telah dimasak tidak membatalkan wuduk. Pasal Nabi lepas makan Nabi tak mengambil wuduk pun. Dan dalam hadis ini galakkan kepada kita melayani dan menjamu tetamu sebagaimana yang diulas sebelum inilah. Sama juga dalam hadis ini bagi tahu tuan rumah ni kena melayani tetamu. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan keharusan makan berulang kali walaupun makanan yang pertama dimakan belum hadam. Namun Nabi SAW walaupun makan berulang kali, baginda tidaklah makan sehingga kenyang kerana bukan menjadi tabiat baginda makan hingga kenyang. Sebagaimana yang kita telah pelajari sebelum ini. Nabi walaupun dia makan berulang kali, Nabi makan sikit-sikit. Dia tak sekali makan terus kenyang. Ni pergi rumah orang kahwin 3 buah rumah, setiap rumah kenyang. Menyandau-nyandau. Kan? Nabi walaupun makan berulang tak ada masalah, tapi sikit-sikit. Bukan makan berulang sehingga kenyang. Itu tidak, itu bukan menjadi sunnah. Okay, tabiat Nabi dia memang dia makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu dia. Dan hari ini juga menjadi dalil bahawa tidak wajib mengambil wuduk selepas makan makanan yang dimasak di atas api. Hadis yang mewajibkannya ada dulu tapi telah dimansuhkan. Dulu-dulu sebelum datangnya hadis-hadis ni, kalau lepas makan makanan yang dimasak boleh membatalkan wuduk.
Datang hadis 166 ni yang dengan hadis 170 ni nak menunjukkan bahawa hukum yang dulu telah dimansuhkan. Itu dia. Itu hadis 170. Sesaja itu kita masuk hadis 171, silk, sejenis sayuran hijau. Daripada Ummu Munzir radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyyun wa lana dawalim mu'allaqah. Qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul wa Aliyyun ma'ahu ya'kulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliyyin ma ya Ali fa innaka naqatun. Qalat fajalasa Aliyyun wan nabiyyu ya'kul wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu. Qalat faja'altu lahum silqan wa sha'iran. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Aliyyin min hadha fa'asib fa inna hadha awfaqu laka. Daripada Ummul Munzir menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari telah memasuki rumahku bersama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kami memiliki beberapa tandan kurma segar yang belum ranum yang digantung. Kurma tu dia dah siap gantung dekat rumah dia. Maka Rasulullah SAW pun makan dan Ali pun makan bersamanya. Kemudian baginda berkata kepada Ali, cukuplah wahai Ali, engkau ni baru saja sakit, belum lagi betul-betul sembuh. Ali pun duduk, iaitu tidak makan lagi. Baginda meneruskan makan. Kemudian aku memasak silq, sejenis sayuran dan bali untuk mereka. Lalu baginda pun berkata kepada Ali, yang ini makanlah wahai Ali, ini paling sesuai untuk kamu. Okey. Di dalam hadis ini nak menceritakan bahawa Nabi pernah ditemani oleh Sayyidina Ali untuk pergi ke rumah Ummu Munzir, bertandang ke rumah Ummu Munzir, dan Nabi dan Sayyidina Ali ini dihidangkan dengan buah kurma segar, diikuti dengan sejenis tembuhan yang dinamakan dengan silq dan bali. Nabi SAW tidak membenarkan Nabi makan terlampau banyak kurma, kurma segar ini, kerana beliau baru sembuh daripada sakit. Adapun silk dan bali, baginda membenarkan Sayyidina Ali makan. Dan yang keduanya kalimah dawali, jamak kepada kalimah daliyah, bermaksud tandan buah kurma yang belum ranum, dipotong kemudian digantung, bila ranum barulah dimakan. Adapun silk ialah sejenis sayuran hijau yang berdaun besar dan lebar, dimakan setelah dimasak terlebih dahulu. Dan dalam hadis ini juga kita pelajari, kita dapat mengetahui antara makanan yang dinikmati oleh Nabi SAW ialah kurma segar yang belum masak ranum, dan makanan daripada sayuran bernama silk yang dimasak dengan bali, kata dia. Dan yang kedua, galakkan melayani dan menjamu tetamu. Ini satu lagi hadis menggalakkan kita melayani dan menjamu tetamu yang datang ke rumah kita. Dan dalam hadis ini juga Nabi mengajar tentang amalan berpantang bagi orang yang sakit ataupun yang baru sembuh daripada sakit. Ini nak ajar kepada kita supaya kalau kita ni sakit, tahu pula memang telah dinasihati oleh doktor, ni makanan-makanan yang kita tak boleh makan, jadi jangan makanlah. Nabi siap beritahu Sinali ni, kau jangan makan banyak-banyak, dia boleh memberikan kemudaratan. Ini merupakan salah satu cabang penting dalam tibbun nabawi, pengubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga tuan-tuan seorang doktor yang boleh mengubati sahabat-sahabat dia.
Kita juga dapat melihat daripada hadis ini pengetahuan Nabi tentang sifat-sifat makanan. Sebab itulah baginda mengetahui apa yang sesuai untuk orang sakit dan apa yang tidak sesuai. Dan di sini nyatalah kebijaksanaan Nabi dalam pemakanan dan tib, iaitu pengobatan. Bijaknya Nabi ni dalam makanan. Nabi tahu makanan ni ada khasiat dia yang ini, apa dia punya kelebihan dia, semua Nabi tahu. Itu Nabi SAW. Dan Nabi juga pakar dalam bidang perubatan. Sifat bali yang lembut, senang dihadam dan tinggi khasiat pemakanannya menyebabkan bali sesuai untuk orang sakit yang sistem penghadamannya masih lemah, kata dia. Tambahan pula, bila dimasak dengan sayuran silk akan menambahkan khasiatnya. Kurma pula memudaratkan jika dimakan terlalu banyak oleh orang-orang sakit. Orang sakit tak boleh makan terlalu banyak kurma. Yang kelima, menggalakkan memberi nasihat kepada orang yang memerlukan sebagai mencontohi Nabi yang memberi nasihat tentang makanan yang tidak sesuai dimakan. Kalau kita ni ada pengetahuan tentang makanan kesihatan, kita tengok kawan kita ni semacam je balun. Maka Islam menggalakkan kita menasihati dia. Kerana Islam merupakan agama nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kerana kita ni ada pengetahuan. Dalam apa jua perkara pun tuan-tuan, Islam mengajar kita, kita kena membiasakan nasihat. Kalau kita tahu dalam satu-satu perkara, dalam satu-satu bidang, kita bagilah nasihat kepada rakan-rakan kita, kepada kawan, orang yang kita jumpa tu. Dalam apa jua perkara pun, dalam bab semayang ke, dalam bab berpakaian ke, kita tengok sahabat kita ambil wuduk tak apa nak kena, kita tolonglah beritahu. Bagi yang ada kekuatan tu lah, tolonglah beritahu. Kalau rasa kuat, kan tak pasal-pasal kena penumbuk sulung. Kalau tengok orang ni lain macam je, dia datang tu muncung je, tu pun kacau juga tu. Tiba-tiba kita tegur dia pula, tak pasal-pasal kena penumbuk sulung, penumbuk Jepun. Jadi tapi Islam sangat-sangat menggalakkan. Lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum. Dalam bab semayang, kita nampak aurat dia terdedah daripada belakang kita, semayang belakang dia nampak, kita kena beritahu. Nampak ada tai cecak dekat kaki dia, kita kena beritahu. Itu kewajipan kita, berdosa kita. Orang tu memang tak tahu pun, dia tak perasan. Slow dia koyak ke, kain dia terangkat ke, ni kipas ni kan kuat ni, terangkat. Lepas tu dalam tak pakai seluar panjang pula, kan. Ini benda-benda yang kita kena ambil perhatian, yang digalakkan oleh Islam, bahkan menjadi kewajipan. Kalau semayang tu ada yang pakai baju pendek, seluar singkat kan, seluar bawah pusat, baju pendek, bila dia sujud rokok kan, dah nampak alur di belakang tu, nampak aurat dia, kita kena beritahu, kena semayang balik ni kau, minta maaf lah tadi saya nampak. So dia semayang semula, pakailah baju labu-labu, naikkan di atas pusat. Okey, hadis 172 pula daripada Aisyah ummul mukminina radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqulu a'indaki ghada'un fa aqulu la, qalat fayaqulu inni sha'im, qalat fa'atani yawman faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatan qalat wa ma hiya, qultu haisun, qala ama inni asbahtu sha'iman, qalat summa akala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan
Nabi SAW satu hari datang kepadaku lalu bertanya, datang berjumpa dengan Aisyah bertanya, ada tak makanan tengah hari kita hari ni? Hari ni ada tak makanan tengah hari? Nabi tanya. Aisyah jawab, tak ada wahai Rasulullah. Baginda pun membalas, jika kalau macam tu aku puasalah. Tak ada makanan, aku puasa, kata Nabi. Aku berpuasa. Ini bukan hari Senin, hari Khamis ni. Hari Senin, Khamis memang Nabi puasa. Hari-hari lain Nabi balik rumah, tak ada makanan, Nabi pun puasa. Beliau berkata, pada satu hari yang lain, baginda datang kepadaku. Kali ini aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, telah dihadiahkan makanan untuk kita. Baginda bertanya, makanan apa? Aku menjawab, hais, iaitu sejenis makanan yang dibuat daripada korma, susu kering dan lemak. Baginda lalu berkata, sesungguhnya aku pada pagi ini telah berniat puasa. Kemudian kami makan. Kemudian baginda makan. Itu dia tuan-tuan. Jadi dalam hadis ini nak menceritakan tentang betapa susahnya hidup Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan siapa? Nabi ni Perdana Menteri. Nabi ni bukan calang-calang orang. Dah lah Nabi lagi. Kemudian Nabi ni adalah ketua kerajaan. Tapi hidupnya susah. Kita bayangkan macam mana. Kita jangan ceritalah dalam kehidupan masyarakat kita zaman sekarang ni. Kalau dah pegang jawatan tu tak ada susahnya, kan? Tapi Nabi nak tunjukkan dalam siri penghidupan dia, Nabi memang suka hidup miskin. Sampai berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah orang miskin. Macam tu sekali. Hari-hari rumah baginda kosong daripada makanan. Sampaikan kalau ada tetamu-tetamu kerajaan datang bertandang ke rumah ketua kerajaan Nabi ni, tak ada makanan. Bayangkan. Sampai sahabat-sahabat bawa makanan ke rumah Nabi nak menjamu tetamu kerajaan. Allahu Akbar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sangat dengan kehidupan kita ni tuan-tuan. Okey. Jadi hari-hari rumah Nabi ni tak ada makanan, menyebabkan baginda mengambil keputusan untuk berpuasa pada hari tersebut. Tak ada makanan, Nabi terus puasa je. Jadi selagi mana kita tadi masuk subuh, orang azan subuh, kita tak ada minum air, tak ada makan, boleh puasa lah. Walaupun tak niat daripada awal kan. Jangan kita dah makan, orang azan kita makan, minum air, tu dah tak boleh. Pasal dah masuk waktu. Itu hukum dia. Namun ada kalanya semasa baginda, ini untuk puasa sunat hukum. Kalau puasa wajib tak boleh, dia kena niat sebelum. Namun ada kalanya semasa baginda berpuasa, itu ada makanan sampai. Ada juga kalanya, ada kala-kalanya, ketika-ketikanya Nabi dah memang dah niat puasa, makanan sampai. Ini puasa sunat bukan puasa fardu, puasa Ramadan. Jangan pula puasa Ramadan pula buka puasa ni kan. Puasa sunat boleh kalau kita nak berbuka puasa. Nabi ada buat macam tu. Pasal Aisyah kata ini hadiah orang bagi. Jadi nak menghargai, Nabi pun berbuka puasa. Ada dalilnya begitu. Boleh dibuat. Baginda dalam hadis di atas, baginda dihadiahkan dengan sejenis makanan bersama sejenis makanan yang bernama hais. Bermakna makanan di antara makanan kesukaan Nabi SAW, sampai Nabi pun buka puasa. Puasa sunat. Nabi menikmatinya walaupun pada asalnya Nabi berpuasa, kata dia. Dan dalam hadis ini kita dapat mengetahui sejenis makanan pada zaman Nabi yang dipanggil hais. Menurut ulama, hais ialah makanan yang dibuat daripada campuran korma, lemak dan susu kering. Dan selain itu kita dapat melihat kesabaran Nabi menghadapi kesusahan hidup. Nabi ni tak pernah berungut. Lebih-lebih lagi nak marah isteri pula bila isteri beritahu tak ada makanan.
Aku nak makan dah lapar ni. Ramai lagi marah. Siap baling-baling barang-barang. Wah, tu dah berat tu. Itu dah kena rasuk, dah kena sampuk tu. Baling sana, baling sini, pecah pinggan semua. Mengamuk-ngamuk, tak pasal-pasal. Tak ada makanan, padahal dia tak beli. Patutnya suami kena sediakan. Ni bini nak masak tak ada apa. Yang ada air kosong je. Kan? Lepas tu nak marah pula. Patut kita lah suami sediakan. Tu tanggungjawab, nafkah. Kena sediakan makanan. Bukan isteri yang beli. Kalau isteri nak beli, kita bagilah duit. Ni duit pun tak bagi. Kira nak tulis dalam buku 35 je. Tak patutlah kan. Lepas tu nak marah pula, nak mengamuk-ngamuk pula. Okey. Jadi Nabi ni tak pernah berungut pun. Bila dia beritahu oleh isterinya tiada makanan untuk dimakan pada hari itu, sebaliknya baginda menerima keadaan yang ada dan mengambil peluang itu untuk beramal. Ambil peluang beramal puasa. Tak ada makanan puasa. Ini kita nak puasa sunat pun payah. Padahal malam tadi dah makan kambing banyak lagi. Pukul 12 pula tu makan. Kan, kambing kenyang lagi tidur. Nak puasa pun susah. Pasal apa? Orang tanya, kau tak puasa Ustaz? Alah, aku tak sahur lah. Padahal malam tadi makan dah kenyang dah. Kan? Nabi langsung tak makan apa-apa. Dia boleh puasa bila tak ada makanan. Tu nak ceritakan Nabi sangat-sangat mengambil peluang untuk beramal. Hadis di atas juga menjadi dalil keharusan berniat puasa pada siang hari bagi puasa sunat. Syarat sebelum tergelincir matahari. Yang ini sebelum masuk zuhur boleh berniat selagi tak makan apa-apa. Dan belum lagi makan dan minum pada hari tersebut atau melakukan sebarang perkara yang membatalkan puasa ataupun tak buat apa-apa perkara yang membatalkan puasa, selagi itu kita boleh niat puasa walaupun dah apa tu lepas subuh. Syaratnya sebelum azan zuhur, sebelum masuk zuhur. Hadis ini juga menunjukkan keharusan membatalkan puasa dengan sengaja bagi orang yang berpuasa sunat sekalipun tanpa sebarang keuzuran, dan disunatkan dia berpuasa semula pada hari yang lain. Dah buka puasa, besok puasalah balik. Hari ni pasal buka kerana ada makanan sedap yang kita suka sampai orang bagi. Kan? Kita buka lah puasa, tak ada masalah pun. Nabi sendiri buat. Tapi besok Nabi cover pula. Kita kalau dah buka tu dah tak cover-cover lagi dah. Tunggu bulan Ramadan pula baru cover. Jauh tu bulan Ramadan. Okey. Hadis satu, ada dua lagi hadis. Hadis 173 daripada Yusuf bin Abdullah bin Salam. Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'ir fa wada'a 'alaiha tamratan wa qala hadhihi idamu hadhihi wa akal. Daripada Yusuf bin Abdullah bin Salam, beliau menceritakan, aku telah melihat Nabi SAW mengambil sepotong roti gandum lalu meletakkan buah tamar di atasnya dan berkata, ini ialah lauk bagi yang ini. Kemudian baginda makan. Hari ini nak cerita Nabi makan roti bersama dengan korma, dan menganggap buah korma itu sebagai lauk ataupun penyedap bagi roti tersebut. Roti buat macam jam, lipat makan, kan? Tak tengah-tengah lipat makan. Nabi kata ini di antara lauk. Pengajaran hadis berdalilkan hadis ini, sebagian ulama menegaskan apa saja makanan selain roti yang terdapat dalam rumah itu maka ia dinamakan lauk, sama ada ia makanan basah ataupun kering, apa sahajalah. Kalau kita selain daripada nasi yang ada kat rumah tu, apa sahajalah yang boleh makan bersama dengan nasi, termasuklah korma ataupun buah-buahan yang lain selain pada korma. Yang ada kat rumah kita ada buah dengan nasi, jadikan dia sebagai lauk. Ini sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir hadis 174 daripada Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu thuqlu. Nabi amat menyukai saki baki makanan. Ni dia tuan-tuan.
Hadis ini nak menceritakan kesukaan Nabi kepada saki-baki makanan. Lebih jelas maknanya kalimah as-suqul, as-sufl, as-suful dalam hadis ini bermaksud saki-baki makanan yang berada di dasar periuk, dalam pinggan atau dalam talam. Di sini nak menunjukkan betapa Nabi ini menghargai rezeki. Tidak suka mensia-siakan rezeki Allah. Sekalipun yang melekat di dasar periuk atau bersisa di dalam talam makanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini mengajar umat dia jangan jadi orang yang membazir, menghargai rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan. Jangan bagi tinggal sisa-sisa makanan. Ni kita kalau makan dah lah ambil banyak, dah tak habis buang macam tu je. Adik ambil sikit dulu, kan? Jangan tamak orang kata. Barulah dia boleh habis. Lepas tu biasa-biasakan menjilat makanan yang ada tu dekat jari-jari, dekat dalam pinggan, dalam talam. Itu yang diajar oleh Nabi SAW sebagai menghargai rezeki yang dianugerahkan oleh Allah. Ada orang langsung tak ada makanan, berhari-hari tak makan. Yang kita ni dah terlampau mewah, membazir-bazir pula, buang-buang je makanan, tak habis buang. Rasa-rasa tak habis, rasa tak boleh makan, pasal dah makan banyak ni, bagilah orang. Bagi orang. Biasakan macam tu. Hadis di atas juga menunjukkan kita ni tuan-tuan dalam bulan Ramadan terutamanya, pergi bazar Ramadan beli macam-macam. Siap bawa troli tu, bukan bakul, troli bawa. Ya Allah ya Rabbi, dia punya nafsu makan semua nak, kan? Lepas tu yang makannya sikit pun. Kita kalau bulan Ramadan kita makan tak banyak tu, makan sikit dah apa ni, kenyang dah. Itu dia punya keistimewaan dia Ramadan ni, puasa ni. Jadi bila kita tengok dalam bulan Ramadan banyak orang yang membazir. Saya pernah bersembang dengan orang yang angkut sampah ni. Dia kata, "Ustaz, ya Allah, bulan Ramadan bazir, buka tong sampah. Kita nak buang ni, tengok banyak, ada yang dalam bungkus lebih. Air dalam bungkus 2-3 lagi ada. Dia roti canai lain, roti bom lain. Lepas tu mi kari lain, nasi lain. Mana terhabisnya? Buang macam tu je. Bukan nak bagi orang ke kalau kau tak habis tu, tidak. Buang dalam tong sampah, buang je. Yang kenyangnya tong sampah, bukan orang. Tong sampah yang kenyang, melempar-lempar, muntah-muntah tong sampah tu. Allahu Akbar. Okey. Nak ceritanya mewahnya kita. Dan hadis ini juga menunjukkan sifat tawadhu' Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat qanaah. Ini dua sifat Nabi. Apa yang pertama, tawadhu', sifat merendah diri, dan yang kedua sifat qanaah. Ini di antara sifat yang kita kena didik dalam diri kita. Tawadhu', merendah diri, dan sifat berpada dengan apa yang ada, yang dianugerahkan, yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak ada tu tak payah cerita. Cerita yang ada je, alhamdulillah, terutama makanan-makanan. Yang ada tak payah tanya yang tak ada. Ni tengok tak ada, tanya pula. Yang tak ada jangan tanya. Yang tanya, kita menikmati apa yang ada. Itulah rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari tersebut, pada ketika itu. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkenaan dengan lauk pauk Nabi ni dah selesai dah. Cuma ada satu sikit kat belakang ni, sikit lagi saya nak tambah. Kita itu jumpa tentang wanita-wanita terbaik. Dalam muka surat belakang sekali ada cerita. Dalam hadis 164, 165, Nabi menyebut lebihnya Aisyah berbanding wanita-wanita lain seperti lebihnya sarid dan semua makanan yang lain. Nabi ketika memberi perumpamaan sarid tu, makanan sarid ni, Nabi kata macam Aisyah, lebihnya, kelebihan Aisyah daripada wanita-wanita yang lain.
Jadi sarit ni jika dilihat daripada segi manfaatnya dapat mengenyangkan perut, mudah ditelan serta kelazatan dan keenakannya, maka merupakan makanan yang terbaik berbanding makanan lain, kata dia. Begitu juga dengan kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berbanding wanita-wanita lain di kalangan umat ini. Aisyah ni ummul mukminin. Namun sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, bandingan itu tidaklah merangkumi keseluruhan wanita, kerana terdapat wanita lain yang lebih tinggi darajatnya daripada Aisyah berdasarkan kenyataan Nabi sendiri. Bukan seluruh manusia, tidak. Ada pula wanita-wanita lain yang Nabi pernah beritahu. Kalau kita nak bandingkan dengan Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam, dan Asiyah isteri Firaun, Aisyah tidaklah lebih baik daripada mereka kerana hadis di atas secara lafaz penuh adalah seperti berikut, kata dia. Disebutkan hadis, kamala minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa Asiyatum ra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran wa inna fadla Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'ir ta'am. Orang-orang yang sempurna di kalangan lelaki adalah ramai. Kalau orang lelaki, orang yang sempurna tu ramai. Namun tidak sempurna di kalangan wanita kecuali Asiyah isteri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan sesungguhnya kelebihan Aisyah radhiyallahu anha berbanding wanita lain seperti kelebihan tharid atas makanan yang lain. Jadi dalam hadis yang lain juga Nabi pernah menyebut kelebihan Khadijah pula dan Fatimah. Ada pula Nabi sebut kelebihan Khadijah dengan anak di Fatimah, Fatimatuz Zahra. Nabi kata apa? Khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik wanita di dunia pada zamannya, pada zaman tu adalah Maryam, mak kepada ibu kepada Nabi Isa. Sebaik-baik wanita di dunia pada zamannya ialah Khadijah bintu Khuwailid. Nak kita kelebihan Khadijah, isteri Nabi yang pertama. Sabda Nabi pada Anas bin Malik, hasbuka min nisa'il alamin. Cukuplah bagimu mengetahui wanita-wanita terbaik di kalangan semua wanita di dunia, iaitu Maryam ibnatu Imran, Maryam anak kepada binti Imran, Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad. Khadijah, kemudian Fatimah, dan Asiyah isteri kepada Firaun. Masuk pula Fatimah pula, seorang lagi anak Nabi SAW. Nabi juga pernah bersabda, anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sesungguhnya Fatimah ialah penghulu bagi wanita-wanita ahli syurga. Jadi menurut Al-Imam As-Subki, Fatimah ialah wanita terbaik, afdal, diikuti Khadijah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Menurut Al-Imam Ibn Qayyim, jika dilihat daripada segi banyaknya ilmu, Aisyah radhiyallahu anha merupakan wanita yang paling baik segi banyak ilmu. Adapun daripada segi kemuliaan nasab, ini masing-masing ada bahagian masing-masing. Daripada kemuliaan nasab, maka Fatimah lah yang paling baik. Jika dilihat daripada segi kemuliaan penghulu, siadah, maka tiada khilaf bahawa Fatimah wanita terbaik, kerana nas hanya menyebut Fatimah sebagai penghulu wanita di dalam syurga Allah. Berkata Al-Imam As-Sayuti, wanita terbaik secara umum ialah Maryam dan Fatimah, manakala wanita terbaik di kalangan ummahatul mukminin Khadijah dan Aisyah. Dan dalam menentukan siapakah yang terbaik antara mereka berdua, berlaku khilaf di kalangan para ulama dengan pelbagai pandangan. Ada ulama mengambil pendirian tawakuf, ada ulama yang mengambil pendirian berdiam diri, tak kata apa-apa. Pasal wanita ni semua wanita yang baik-baik, semua yang terbaik. Menurut Al-Qari, mengambil pendirian tawakuf itu yang paling baik, yakni kita mengiktiraf bahawa semua ialah wanita-wanita yang terbaik tanpa menentukan siapakah yang paling baik. Yang Nabi dah sebut paling baik itu kita iktiraf semualah.
Tak payah kata ini nombor satu, ni nombor one, ni nombor wahid, ni ranking nombor satu, nombor dua, tak payah. Itulah pendirian yang paling baik. Pasal semua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa itu saja yang kita dapat pelajari. Selesai dah berkenaan dengan idamu Rasulillah, lauk pauk yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sampai situ saja insya-Allah. Yang baik itu datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.